Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kali ini bersama saya sekali lagi Cikgu Sajidin bin Jais dalam bahagian kedua teknik menjawab soalan-soalan penyelesaian masalah matematik sekolah rendah, terutama bagi yang hendak menghadapi peperiksaan UPSR. Jadi walaupun UPSR tidak ada pada tahun ini, tetapi tidak semestinya kita duduk diam di rumah tak buat apa-apa, tapi mungkin ada kaedah lain yang digunakan oleh pihak kementerian nanti untuk menilai adik-adik murid-murid UPSR ini ataupun calon-calon ini untuk masuk ke sekolah menengah, terutama yang berasrama penuh dan sekolah kawalan. Jadi lupa saya beritahu dahulu, sebelum murid-murid mendengar video ini, bolehlah download soalan yang telah saya sertakan di bahagian description di bawah. Okey, sila rujuk bahagian description dan download dahulu lembaran bengkel ini. Okey, ini saya gelar sebagai bengkel. Kali ini saya akan meneruskan dengan teknik yang kelima, iaitu teknik kali ataupun kali ganda. Dalam bahasa Inggerisnya times. Okey. Perkataan kali ini merujuk kepada proses darab. Okey, dia tiada bukan bahagi, bukan apa, tetapi perkataan kali ini merujuk kepada proses darab, iaitu tambah berulang. Okey. Sebagai contoh, B adalah 3 kali nilai A. Okey. Jarak dari A ke B adalah 2.5 km. Jarak dari B ke C adalah 3 kali jarak dari B ke A. Berapakah dalam meter jarak dari A ke C? Jadi sebelum cikgu menerangkan, pause dahulu video ini dan cuba buat. Tahniah, kalau murid-murid semua sudah buat, okey, saya terangkan bagaimana cara menyelesaikan masalah bagi soalan ini. Okey, jarak dari A ke B ialah 2.5 km. Okey, kita tuliskan maklumat jarak dari A ke B, iaitu AB sama dengan, saya tukarkan kepada 2.500 meter terus. Okey, sebab jawapannya minta dalam meter. Okey, jadi saya tukarkan kepada 2.500 meter terus. Jadi jarak dari B ke C adalah 3 kali jarak dari B ke A. Okey, jarak dari B ke A ni dia tukarkan sahaja yang mana dahulu, yang mana kemudian, tetapi ianya masih tetap sama. Okey, jadi jarak dari B ke C ini yang kita tidak tahu, tetapi diberitahu adalah ini merupakan sama dengan, okey, 3 kali jarak dari B ke A. Okey, jarak BC adalah 3 kali 3 darab AB ataupun BA. Okey, berapakah jarak AB? Jarak AB adalah 2.500 meter. Jadi di sini kita telah mendapat satu ayat matematik yang kita boleh selesaikan. Okey. Jadi cuba kita kira jarak BC dahulu. Jarak BC sama dengan 3 darab 2.500 sama dengan 7.500. Baik, setelah itu apakah yang kita perlu lakukan? Kita lihat pada kehendak soalan. Kehendak soalan ini bertanya dalam meter jarak dari A ke B. Berapakah jarak dari A ke C? Okay. A ke C maksudnya jarak daripada daripada depan A ke C di belakang sekali. Sepatutnya soalan ini ada bentuk gambar rajah, tetapi saya sengaja tiadakan gambar rajah. Okey. Jadi untuk soalan ini kita kena cari jarak daripada mula hingga ke akhir C. Okey, daripada A ni ke C ni. Okey, kalau dari A ke B 2.500, jarak daripada B ke C 7.500, maka ianya bertambah dan menjadi 10.000 meter. Kalau kita cuba lukis pula, dari A ke B sama dengan 2.500, jarak BC adalah 3 kali. 3 kali maknanya
3 kali begini. Okey. Jadi setiap kali itu adalah sama. Dan kita hanya tambah sahaja keseluruhannya menjadi 10,000, iaitu darab dengan 4 kali. Okey, itu cara menyelesaikan soalan yang merujuk kepada perkataan kali. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh 4 kali ini contoh. Baik. Kamal berlatih selama 1 jam 45 minit dalam setiap sesi. Dia menjalani latihan 4 kali seminggu. Okey. Berapakah tempoh masa latihan Kamal dalam seminggu? Jadi ini cuba pause dahulu dan cuba buat. Okey, tahniah. Dalam masa 2 minit dah selesai. Ada yang masih lagi menunggu, ada yang belum dapat buat. Okey, tak apa. Kita tengok bagaimana cara penyelesaiannya. Okey. Tempoh masa latihan yang diambil oleh Kamal tadi adalah 1 jam 45 minit dalam setiap sesi. Okey. Ini tempoh masa latihannya. Kalau dia menulis dalam bentuk 1 jam ada 45 dan minit di hujung, ini merupakan tempoh masa. Kalau dia menulis 1 ada titik dan 45, itu menunjukkan masa pukul berapa. Okey, sama ada AM ataupun PM. Baik, di sini tempoh masa diberikan. Jadi dia menjalani latihan 4 kali seminggu. 4 kali seminggu ni adalah 4 kali, bermaksud 4 darab. 4 darab. Okey, darab dengan apa? Okey, darab dengan tempoh latihan itu. Okey, maknanya kita cuma mendarab dengan menggunakan kaedah rumah jam dan minit supaya tidak berlaku kesilapan. Okey, ini merupakan rumah jam dan minit. Okey, kita isikan pada rumah jam 1, pada rumah minit 45. Okey, 1 jam 45 minit. Kemudian kita darabkan dengan 4. Okey, darab 4 begitu sahaja. 4 ini bukan merujuk kepada 4 minit. Dia adalah merujuk kepada 4 kali. Okey. Jadi kita selesaikan 4 darab 45 darab 4 menjadi 180 dan oleh kerana darab kita darabkan 4 dengan 1 ini bersilang jadi 4. So apa yang berlaku di sini adalah di bahagian minit terdapat lebihan. Dalam bahagian minit ini tidak boleh lebih daripada 60 minit. Jadi kita kena tolak 60. Okey, 180 tolak 60 menjadi 120. Jadi masih ada baki lagi, kita kena tolak lagi 60, jadi 60. Masih ada baki, kita tolak lagi 60, jadi sifar. Sehinggalah ia menjadi kurang daripada 60 ataupun sifar. Jika menolak 60 minit, ingat tambah 1 pada jam. Okey, jadi kita kena tambah 1 pada jam. Setiap satu yang kita tolak ini kena tambah 1, tambah 1, tambah 1 pada jam. Jadi berapa kali kita kena tambah 1 pada bahagian rumah jam ni? Ya, betul, 3 kali. Okey, jadi saya tolakkan terus 180 sebab apa? Sebab di sini 60 tambah 60 tambah 60 menjadi 180. Jadi sifar dan kita kena tambah berapa? 3 di sini. Iaitu tolak 3 kali, so kita tambah 3 kali di sini. Jadi 7. So jawapannya adalah 7 jam. Baik, untuk soalan yang berkaitan dengan masa dan waktu ini, jawapannya kita tidak boleh biarkan di sini. Okey, jawapan tidak boleh dibiarkan di sini sahaja sebab kemungkinan besar boleh dipotong markah kerana jawapannya belum lagi menepati kehendak soalan. Contohnya, soalan ini berkehendakkan berapakah tempoh masa latihan Kamal dalam seminggu? Okey, tempoh masa latihan Kamal dalam seminggu adalah 7 jam. Okey. Kalau kita soalan ini kalau dia berbentuk gini, 7 jam sini ada minitnya, contohnya 45 minit. Kemudian soalan ini dia minta dalam minit. Jadi kalau kita biarkan jawapan kita di sini, maka salahlah.
Okey, kalau begini mungkin masih boleh diterima. Okey, tapi nasihat saya supaya murid-murid sekalian, calon-calon sekalian, hendaklah menulis jawapannya semula seperti ini. Okey, jelas Baik, seterusnya kita tengok pada soalan ini. Okey, ini merupakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kita baca dahulu. Saya pasti ada beberapa orang sahaja yang mampu untuk memahami soalan ini dan ada juga yang tidak mampu. Okey, boleh ikuti bagaimana cara saya membuatnya. Okey, soalan ini memang agak susah. Tapi ibu bapa dan guru-guru serta murid-murid sekalian boleh cuba. Okay, pelaburan saham pendidikan Afifah yang dibuat oleh bapanya meningkat sebanyak 14% dan menjadikan nilai pelaburannya 15,200. Okey, apa yang kita faham di sini adalah okey. Salah. Okey. Saya baca dahulu Jika dia ingin nilai pelaburannya 1/2 kali daripada itu, okey, berapakah wang yang perlu dilaburkannya? Okey, jadi dalam kehendak soalan ini dia ingin pelaburannya meningkat 1/2, 1/2 ataupun 1/2 kali darab, okey, 1.5 pun boleh. Kali daripada itu. Daripada mana? Daripada itu ni. Daripada 15,200 ini. Okay, berapakah wang yang perlu dilaburkannya? Okay. Maksud wang yang perlu dilaburkannya ini adalah wang yang pada mula-mula sekali. Okay, jadi di sini pelaburan saham pendidikan Afifah yang dibuatnya oleh bapanya meningkat sebanyak 14%, langsung tidak menyebut berapa nilai pelaburan pada awalnya. Jadi kita tidak tahu bagaimana kita nak mencari berapakah yang perlu dilaburkan olehnya. Jadi dengan kaedah yang saya tunjukkan nanti, maka bolehlah kita mengira bagaimana kita nak mencari wang pelaburan yang perlu dilaburkannya. Baik. Jadi apa yang perlu kita buat adalah begini. Jika dia ingin nilai pelaburannya menjadi, okey, menjadi apa? 1/2 daripada wang itu, tengok di sini 1/2 kali daripada itu, okey, daripada itu, maknanya kita dah ada satu ayat matematik untuk didarab. Okey, kita buat apa yang ada dahulu. Okey, jadi kita kira lah ini. Okey, ini kena tukar. Tahu bagaimana cara menukar ini? 1 darab 2 jadi 2. 2 tambah 1 atas menjadi pengangka ni menjadi 3. 3/2. Okey, 2 ni kekal. Penyebut ni kekal. Okey, jadi kita selesaikan. Jadi jawapan untuk jika dia ingin nilai pelaburannya menjadi 22,800. Okey, jelas tak? Okey. Jika dia ingin nilai pelaburannya menjadi bukan lagi yang ini kita sebut, bukan lagi yang ini kita sebut, tetapi menjadi 22,800, berapakah wang yang perlu dilaburkan olehnya, oleh bapanya tadi? Okey. Jadi bapanya wang pelaburan itu meningkat sebanyak 14%. Ini adalah 15,200 ini adalah peningkatan bagi pelaburannya yang pertama tadi. Tapi kalau peningkatannya menjadi 22,800 dan meningkat sebanyak 14% itu, yang meningkat sebanyak 14% itu, berapakah nilai pelaburannya pada awal? Okay, kita lihat di sini berapa wang yang perlu dilaburkan oleh bapaknya tadi. Okey. Kalau meningkat 14%, okay, di sini kita akan bermain dengan peratus. Wang yang dilabur itu mestilah 100%. Okey. Kesemua jenis
benda asal ataupun wang yang asal, kalau kita nak bermain dengan peratus, semua bahagian yang asal adalah 100%. Contohnya kalau kita buat pelaburan, wang asal kita itu adalah 100%. Kalau dia ada peningkatan, contohnya 14%, maknanya kita akan mendapat 114%. Okey, maknanya di sini jika 114% kita sudah menggunakan kaedah jika, sama dengan 22,800. Sebab dia kata tadi wang yang sebab dia kata tadi jika dia inginkan nilai pelaburannya 1,5 kali daripada itu. Jadi berapakah wang yang perlu dilaburkan olehnya? Ya, yang ini kita akan cari kemudian. Tapi yang kita nak cari adalah jumlah keseluruhan wang yang meningkat bersama-sama dengan jumlah pelaburan asalnya tadi. Yang ini 22,800 ini adalah bersamaan dengan jumlah wang peratus pelaburan asal 100% bertambah 14% peningkatan. Jadi jumlah wangnya adalah sebanyak 22,800. Jadi ini adalah satu persamaan yang mana kita sudah dapat nak mengira. Bagaimana cara pengiraannya? Jika 114% sama dengan 22,800, jadi 100% sama dengan berapa? 100% sama dengan 20,000. Bagaimana dapat itu? Mungkin adik-adik boleh ingat kembali bagaimana cara mengira untuk dapatkan ini, iaitu 100 bahagi 114 darab dengan 22,800. Ianya menjadi 20,000. Jadi kita akan tulis dalam 20,000. Jadi wang yang perlu dilaburkannya adalah 20,000 untuk mendapatkan jumlah wangnya 22,800. Kemudian teknik anggaran pula. Teknik anggaran ini, soalan bentuk anggaran ini kebiasaannya terdapat perkataan antara dan hingga di dalamnya. Sering keluar dalam soalan kertas 1 ataupun objektif lah. Aneka pilihan. Jadi soalannya berbentuk begini. Kebocoran pipe menyebabkan air menitis sehingga 70 ml hingga 90 ml. Jadi di sini saya beritahu tadi, iaitu antara dan hingga. Setiap 2 jam. Setiap 2 jam. Berapakah anggaran dalam liter air yang menitis dalam masa sehari? Jadi kalau dia merujuk kepada sehari, dia merujuk kepada jam, maknanya kita sudah boleh berfikir sehari berapa jam. Di sana kita boleh nampak sudah penggunaan hari dan jam di sana. Sehari sama dengan 24 jam. Cuba selesaikan soalan ini dan saya akan bagi berapakah bagi penerangan dahulu. Ini soalan ini sepatutnya dalam bentuk ABC. Jadi setiap 2 jam sama dengan 70 ml hingga Baik, bagaimana cara membuat soalan ini? Bagaimana cara kita nak menyelesaikan soalan ini? Baik, kita tengok di sini, setiap 2 jam sama dengan 70 ml hingga 90 ml. Air itu menitis. Jadi dalam masa sehari ada 24 jam. Di sini anda perlu mengira 2 jam, 2 jam. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi ada berapa bilangan 2 jam dalam 24 jam? Betul. Ada 12. Ada 12 bilangan 2 jam. Sebab 24 bahagi 2. Bahagi 2 jam. Jadi 12 jam. Pecahannya adalah 12 jam.
Jadi dalam masa 12 jam ataupun 12 kali itu. 12 kali, 12 kali ini. Okey, setiap 2 jam. Ada 12 kali 2 jam. Okey. Jadi kita kena cari berapa anggaran dalam liter air yang menitis tersebut. Okey, dalam 70 ml dia menitis 2 jam, ada 12 kali, maknanya kita boleh selesaikan gini. 70 ml darab 12. Kena darab 12 dahulu. Kemudian hingga 90 ml pun kena darab 12 juga. Sebab kita nak mencari antaranya. Okey, jadi ini jawapannya 840 dan ini pula jawapannya 1080 ml. Jadi kita boleh dah menyemak jawapan kita. Jawapannya adalah di antara 840 ml hingga 1080 ml. Okey, jadi di sini manakah pilihan jawapan yang tepat? Ya, pilihan jawapan yang tepat adalah pada C. Sebab dia di antara 840 hingga 1090. Yang ini kurang, yang ini kurang, yang ini lebih. Baik, ini adalah contoh soalan yang melibatkan anggaran, iaitu kita kena rujuk pada perkataan antara dan hingga. Baik, seterusnya teknik 7 iaitu nisbah dan kadaran. Okey, untuk menguasai teknik nisbah dan kadaran, kuasai kaedah setara bagi soalan yang melibatkan kadaran. Kenal pasti apa atau siapa yang terlibat dan lakarkan dalam bentuk jadual. Okey, kalau boleh lakar dalam bentuk jadual, lakarkan. Baik, soalan pertama. Okey, boleh selesaikan. Pause dahulu video ini. Baik, soalan ini, nisbah murid lelaki kepada murid perempuan di SK Semaba ialah 4:9 orang. Okey. Jumlah murid lelaki adalah seramai 200 orang. Okey. Berapakah jumlah murid perempuan dan jumlah keseluruhan murid di SK Semaba? Maknanya dia minta dua jawapan di sini. Kalau soalan ini di dalam kertas soalan sebenar, dia mungkin akan tanya A, murid perempuan, dan B, jumlah keseluruhan. Baik, jadi di sini nisbah murid lelaki kepada murid perempuan. Baik, kita akan tulis dalam bentuk jadual begini pun boleh. Okey, selesaikan dalam bentuk jadual murid lelaki dan perempuan. Okey, agak mudah. Sebab nisbah ini dia mewakili dua orang sahaja. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kategorikan begini, lelaki dan perempuan. Okey, kalau nisbah lelaki ini 4, nisbah perempuan ini 9. Okey, nampak? Kita dah pecahkan terus. Kemudian jumlah sebenar lelaki itu berapa? Jumlah murid lelaki adalah seramai 200 orang. Jadi berapakah jumlah murid perempuan? Okey, jadi dalam konteks ini kita sudah ada satu kaedah. Sama juga macam kaedah jika, iaitu 200 bahagi dengan 4 darab dengan 9. Kita akan dapat jumlah di sini. Okey? Sama macam kaedah tadi. Okey. Jadi jika 4 sama dengan 200, jadi seorang sama dengan berapa? Okey, maksudnya 200 bahagi 4 lah, kan? Seorang sama 50. Maknanya 9 orang sama dengan 9 darab 50 menjadi 450 orang. Jadi lelaki ni 200, perempuan ni 450 orang. Okey, jumlah perempuan adalah 450 orang. Jadi berapakah jumlah murid perempuan dan jumlah keseluruhan murid? Jumlah murid perempuan dah dapat, jumlah keseluruhan murid adalah perempuan tambah lelaki menjadi 650 orang. Okey, ini agak mudah, tetapi kita kena asingkan atau ceraikan masalah-masalah ini seperti ini. Okey, kategorikannya. Baik, seterusnya kalau kita nak buat dengan kaedah begini pun boleh. Okey. Okey, ini dia kaedah yang saya terangkan tadi, iaitu kaedah jika. Okey, dia akan menjadi begini.
Okey, boleh tengok mana yang lebih senang. Okey, jadi ini boleh dimansuhkan, tetapi kita saya bagikan teruslah jawapan. 200 bahagi dengan 4 pun boleh. Okey, kita boleh tengok di sini 20, sini 4, jadi dia ada dalam sifir 4. 4 ini adalah nombor 1, okey, dan 20 ini adalah 5. Okey, jadi tinggallah 50. Okey, sebab sifar ni darab dengan 9, 450. Okey, macam tu pun boleh. Jumlah keseluruhan dan jumlah perempuan. Baik, seterusnya adalah teknik yang ke-8, iaitu lakaran pecahan. Bagi memudahkan untuk memahami kehendak soalan yang berkaitan dengan pembahagian ataupun pecahan. Okey, ini kita gunakan lakaran. Okay, kalau kita tak melakar, kadang-kadang sukar bagi kita untuk menentukan berapakah pecahan-pecahan ataupun kita tak faham dengan soalan tersebut. Jadi, cuba kita selesaikan soalan ini. Okay, pause video ini dan cuba selesaikan. Baik, Brandy mengeluarkan 3/5 daripada wang simpanannya di bank untuk membeli sebuah mesin basuh. Baki wang simpanannya tinggal 1,500. Okey, yang disebut sini adalah baki. Berapakah harga mesin basuh? Okey, itu pertama. Dan kedua, berapakah jumlah wang simpanan Brandy pada mulanya? Okey. Jumlah wang simpanannya belum lagi ditunjukkan. Baik, bagaimana cara kita nak menyelesaikan dengan teknik lakaran? Okey, lakaran pecahan. Kalau kita tengok pecahan yang terdapat di sini adalah 3/5. Okey, kalau kita nak tengok 3P daripada, ada tak 3P dan daripada? Ada. Tapi 3P-nya di sini 3/5 pecahan darab wang simpanannya. Ada tak wang simpanannya? Tak ada. Ini baki. Ini bukan wang simpanan. Ini baki. Jadi ini adalah wang simpanan. Ini adalah wang simpanan. Dia tak disebut. Maknanya kalau wang simpanannya tak disebut, kita akan menghadapi kesukaran untuk membuat pendaraban. Iaitu 3/5 darab berapa? Kita tak tahu berapa. Maknanya kita kena lukis. Okey, bagaimana cara melukis? Okey, lihat di sini. 3/5 kita lukis 5 bahagian, iaitu angka 5 sebagai penyebut di bawah ini kita lukis 5 bahagian. 3 daripada 5 bahagian maknanya kita lorekkan 3. Okey, lorekkan 3 daripada 5 bahagian ni kita lorekkan 3. Okey, apabila kita lorekkan 3 bahagian, ini maknanya Brandy mengeluarkan 3 bahagian ini. 3 bahagian ini, okey, untuk membeli mesin basuh. Okey, maksudnya ini adalah harga mesin basuh. Okey, ini adalah harga mesin basuh. Okey, baki wang simpanannya tinggal 1,500. Yang mana disebut baki? Ya, betul. Ini adalah baki. Okey, yang selebihnya ini adalah baki. Okey, baki wang simpanannya adalah berapa? 1,500. Okey, jadi jelas di sini. Sudah jelas. Jadi apa yang kita perlu buat dengan objek-objek ni yang mempunyai nilai? Yang ini tak ada nilai. Harga mesin basuh tak ada nilai. Yang ada nilai adalah yang ada amount, ada value, ada jumlahnya adalah di sini. Baki. Iaitu ada berapa petak? 1,500. 2 petak. Jadi apa yang kita perlu buat dengan 1,500? Ya, betul. Kita bahagikan dengan 2 bahagian ini. 2 petak ini. Kenapa nak bahagi 2 petak? Sebab setiap tiap pecahan dia adalah sama rata. Okey, jadi kita kena bahagikan 2 petak. Tiap-tiap pecahan adalah sama rata. Okey. Bila dah dibagi 2, setiap satu bahagian itu 750. Ini pun 750. Okey, oleh kerana semua pecahan dia menunjukkan jumlah yang sama, maknanya semua jumlah itu adalah sama. Jadi sekarang, boleh tak kita mencari berapakah harga mesin basuh? Ya, 750 tambah 750 tambah 750 menjadi 2,250.
ataupun darab dengan 3. Okey, ini harga mesin basuh tadi. Okey, seterusnya, berapakah jumlah wang simpanan Brandy kesemuanya? Kita sudah dapat jumlah keseluruhan wang simpanan Brandy, iaitu darab dengan 5. Okey, ada 5 kali di sini. So, 3,750. Okey, boleh? Baik, seterusnya, kita beralih ke teknik yang ke-9, iaitu lakaran peratus. Bagaimana teknik lakaran peratus? Okey, perlu diingat bahawa peratus adalah pecahan per 100. Okey, pecahan per 100. Ia juga boleh dilakar dalam bentuk pecahan per 10 bagi memudahkan proses penyelesaian masalah. Okey, boleh juga kita permudahkan. Tapi kita lihat dahulu pada soalan ini. Boleh pause video dan cuba buat. Okey, Wanda memborong 300 biji buah durian di Kampung Danu. 30% daripada buah durian itu tidak elok dan dijual dengan harga yang murah. Okey, maknanya yang tidak elok ni, yang tidak elok, buruk, dijual dengan harga murah. Okey, berapakah bilangan buah durian yang masih elok? Okey, jadi kehendak soalan di sini dia minta yang masih elok. Okey. Baik. 30% daripada buah durian itu tidak elok. Okey. Jadi apakah teknik yang saya nak tunjukkan di sini adalah teknik lakaran peratus. Okey. Jadi bagaimana kita nak melukis peratus? Kalau nak melukis peratus, kita hendaklah melukis 10 petak. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. 10%. Setiap-tiap petak mewakili 10%. Okey, tiap-tiap petak mewakili 10%. Baik. Jadi kita kena lorekkan. Lorekkan apa? 30%. Tetapi sebelum itu kita tengok di sini. Okey, 300 biji buah durian yang diborong oleh Wanda tadi, ianya mewakili 100%, iaitu 10 petak itu. Ini mudah bagi kita untuk faham bagaimana peratus itu mewakili sesuatu benda, sesuatu jumlah. Okey, jadi kita lorekkan 30%. Okey, dah dapat 30%. 30% itu adalah yang tidak elok. Okey, yang tidak elok. Okey, jadi kita kena, sebelum kita nak cari berapa jumlah setiap satu ni, berapa jumlah 30% itu, kita kena cari berapa jumlah setiap satu. Iaitu dengan cara membahagi 300 bahagi dengan 10 petak ini. Okey, kita akan mendapat 30. Okey, 30. 30 biji satu. Okey. Setiap petak telah mewakili 30 biji. Okey, kemudian bilangan yang tidak elok adalah 30% sama dengan 30 tambah 30 tambah 30, 90 biji. Okey. Dan bilangan yang elok pula, yang diminta oleh soalan adalah bilangan buah durian yang masih elok. Yang masih elok adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 30 darab dengan 7. Jadi 210 biji yang masih elok. Okey, ataupun kita boleh juga mencari begini. 300 tolak dengan 90 biji yang tidak elok akan mendapat 210 yang masih elok. Okey. Jadi kedua-duanya cara ni boleh diterima. Dan pastikan anda menggariskan jawapan yang akhir sebagai penegasan. Okey. Okey, seterusnya cuba selesaikan soalan ini, pause video ini dan teruskan cara membuat soalan ini. Okey, sudah selesai. Harga jual sebuah jam tangan ialah RM2,640 dan keuntungannya ialah 10%. Hitung harga kos jam itu.
Okey, jadi di sini apakah yang saya terangkan daripada soalan-soalan yang sebelum ini tadi, iaitu kalau melibatkan peratus ataupun 100%, ia merujuk kepada jumlah yang asal. Okey. Jadi di sini dia nak hitung harga kos. Harga kos ini adalah harga asal jam itu. Okey, dan keuntungan. Okey, keuntungan ni adalah satu peningkatan. Okey, ini adalah perkataan-perkataan yang perlu kita gariskan, yang perlu kita highlight. Okey, harga jual adalah ini. Harga jual maksudnya harga yang sudah termasuk dengan harga untung. Okey, harga jual adalah harga kos tambah dengan harga untung. Okey. Dan diberi keuntungan di sini adalah 10%. Okey. Kemudian harga kos pula berapa peratus? Ya, betul. Harga kos adalah 100%. Okey, keuntungan ini adalah peningkatan 10%. Jadi bagaimana kita nak membuat lakaran? Okey. Ini adalah tipnya seperti yang saya terangkan tadi. Jadi kalau kita buat lakaran, kita kena buat lakaran peratus, iaitu 10 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini adalah 100%. 100% ini adalah mewakili harga apa? Ya, betul, harga kos. Jadi keuntungannya bagaimana kita nak letak? Kita tambah lagi 1 petak. Kita tambah lagi 1 petak. 1 petak ini adalah mewakili 10%. Okey. Jadi harga keseluruhan ini, okey. Harga keseluruhan ini adalah berapa? 2,640. So kita kena bahagikan dengan 11. Okey, kita kena bahagikan dengan 11 terus. Okey, bila kita dah bahagi 11, jawapannya 240. Jadi setiap petak ini akan mewakili 240. Okey. Jadi boleh tak kita cari berapakah harga kos? Harga kos adalah yang 10 petak ni tadi. Okey, jadi kita darabkan 240 darab dengan 10 menjadi 2,400. Okey, inilah jawapannya. Okey, sangat mudah kalau kita gunakan teknik peratus. Lakaran peratus. Okey, seterusnya kita nak mencari peratus. Ya, ini sangat-sangat penting. Okey, bahagian-bahagian peratus ini saya bagi soalan yang banyak sedikit. Okey, bagaimana kita nak mencari peratus? Untuk mencari peratus atau menukar kepada peratus, kita kena darab dengan 100%. Okey. Okey, jangan gunakan teknik-teknik lain. Ada juga memang ada teknik lain, tapi kalau boleh kita kekalkan dengan teknik ini sahaja. Okey, jadi tak susah-susah kita nak fikir. Jadi kalau nak tukar kepada peratus ataupun kita nak mencari peratus, kita kena darab dengan 100%. Okey, itu sahaja formulanya. Apa yang nak didarab dengan 100 adalah pecahan. Okey, pecahan. Maksudnya di atas ni apa? Di atas ini adalah yang dikehendaki. Okey, apa yang dikehendaki untuk ditukarkan? Untuk dicari. Okey. Okey, yang di bawah ni apa? Sudah pastinya jumlah asal ataupun jumlah semua ataupun jumlah keseluruhan. Ataupun macam tadi harga kos, harga asal. Okey, ini semuanya bermain dengan asal, semua, keseluruhan yang bawah. Baik, cuba tengok pula. Sebagai contoh ni juga digunakan untuk mencari dividen. Sebab dividen ni dalam bentuk peratus. Faedah, diskaun dan bunga ni, interest. Okey, bunga sama juga dengan faedah. Okey. Jadi cuba kita tengok di sini soalannya. Boleh pause video ini untuk menjawab soalan dan lepas tu tengok bagaimana teknik cikgu selesaikan. Baik, Suria mendapat nilai dividen RM392 setelah setahun melabur di sebuah syarikat pelaburan. Pada awal tahun, dia telah membuat pelaburan sebanyak 5,600. Pada awal tahun, okey.
dia telah membuat pelaburan sebanyak 5.600. Ini pelaburannya telah pun dinyatakan. Okey. Pelaburan awal telah pun dinyatakan. Benda yang melibatkan 100% tadi. Okey. Berapakah kadar dividen yang diisytiharkan oleh syarikat pelaburan itu? Maknanya, soalan ini dia minta kita cari peratus. Sebab apa? Sebab dia minta kadar dividen. Okey, seperti yang saya tulis di sini, mencari dividen, faedah, diskaun. Okey. Dia kenalah merujuk kepada peratus. Biasanya soalan yang minta kadar dividen ini adalah dalam bentuk peratus. Okey. Ataupun dia akan tulis dengan jelas berapakah peratus dividen. Itu lebih senanglah kita nak kenal pasti. Dia mencari peratus. Tetapi sekarang ni berapakah kadar dividen? Kadar dividen ni dia akan minta dalam bentuk peratus. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan? Dengan menggunakan kaedah formula ini, rumus ini yang saya tuliskan di atas ini. Okey, yang dikehendaki apa? Okey, darab 100. Tapi yang dikehendaki apa? Okey, betul. Yang dikehendaki adalah berapakah kadar dividen. Maknanya yang dikehendaki itu dividen. Ini peratus, kadar ni peratus. Yang dikehendaki adalah dividen. So, kita tulis dividen di atas 392. Okey, jumlah asalnya berapa? Jumlah asal adalah 5.600. So, sekarang kita sudah dapat satu ayat matematik yang sudah menyumbangkan markah di sini. Okey, jadi kita bolehlah selesaikan dengan kaedah memotong. Motong atas dan bawah. Okey, tak ada lagi yang nak dipotong. Sekarang kita bahagikan. 392 bahagi 56 menjadi 7. 7 ni maknanya 7%. Okey, peratus ini kita bawa sebelah. Okey, boleh faham? Okey, boleh cari soalan-soalan begini dalam buku teks dan boleh cuba buat. Kita kena tengok apakah kehendak dia. Kehendak soalan dia. Minta apa? Kalau di sini diskaun, so kita kena cari diskaun lah. Okey. Kalau di sini untung, so kita kena cari berapa untungnya. Kalau di sini rugi, kita cari berapa ruginya untuk diletakkan di atas. Begitu cara kita nak memahami macam mana cara hendak mencari 100%, mencari peratus. Okey. Seterusnya soalan bagi teknik 10 ini mencari peratus. Cuba pause video ini dan teruskan menjawab. Baik, harga sekilogram udang adalah RM45, manakala harga sekilogram 1 kg ketam adalah RM25. Harga kos udang ialah RM25 sekilogram. Okey, jadi dia ada pecahan di sini dipecahkan. Harga sekilogram udang RM45. Kemudian dia tulis harga kos. Maknanya apa yang kita sudah dapat di sini. Boleh tak adik-adik nampak? Dan harga kos ketam pula ialah RM10. Harga kos ini harga apa? Harga sekilogram ketam ialah RM25. Itu adalah harga jual. Okey, ini adalah harga jual udang. Ini adalah harga jual ketam. Okey. Harga jual udang, harga jual ketam. Okey. Kira peratus keuntungan bagi jumlah sekilogram bagi udang dan ketam. Okey, jadi kita kena cari dua perkara. Berapa peratus untung udang, berapa peratus untung ketam. Okey. Dia kena cari peratus untung. Okey. Jadi kalau soalan tu minta peratus untung, maknanya yang dikehendaki adalah untung. Okey, untung. Untung setiap satu itu, udang berapa keuntungannya? Bagaimana cari untung? Okey, betul. Untung adalah udang harga jual RM45 tolak dengan harga kos RM25. Okey, kita akan dapat untung RM20. Ketam pula, harga jual RM25 tolak dengan harga kos RM10 menjadi RM15. Okey, jadi kita dah dapat dah untung kedua-dua item ini. Okey.
Okey, seterusnya kita nak mencari peratus keuntungan bagi udang. Bagaimana mencari peratus keuntungan udang? Cuba cari. Apa yang terletak di atas? Okey, betul. 20 adalah untungnya. Okey, yang dikehendaki adalah untung. Kemudian, kenapa 25 di bawah? Ya, sebab harga asal. Okey, harga asal. Kita bukan letak RM45. RM45 ni adalah harga jual, tetapi kalau kita nak mencari peratus keuntungan, kita kena letak harga asal di bawah. Okey, yang asal. Okey, darab dengan 100% menjadi, okey, potong-potong, boleh potong. CP25 ni CP25, 100 ini adalah yang keempat, 20 darab 4 menjadi 80%. So, peratus keuntungan untuk udang adalah 80% dan keuntungan untuk ketam adalah 150%. Okey, besar untuk ketam ni. Okey, jadi itu sahaja sampai teknik yang ke-10 mencari peratus. InsyaAllah lain kali cikgu akan buat lagi teknik-teknik yang lain yang melibatkan topik-topik dalam buku teks sekolah rendah dan melibatkan banyak lagi soalan-soalan penyelesaian masalah. Dan apa lagi yang cikgu akan buat adalah penerangan atau video penerangan tentang soalan-soalan kemahiran berfikir kelas tinggi, dan cikgu akan sertakan sekali lembaran kerjanya di dalam description di bawah. Okey, boleh download. Semoga video yang cikgu buat yang tidak berapa nak okey ni dapat membantu murid-murid di rumah belajar dalam suasana keadaan PKP ini. Jadi, semoga adik-adik dapat belajar, ibu bapa dapat memantau di rumah, dan cikgu-cikgu dapat juga berkongsi video ini kepada murid-murid di sekolah dalam grup-grup sekolah masing-masing. Jadi, insyaAllah semoga mendapat manfaat daripada ini. Dan semoga kita semua dilindungi daripada dijangkiti oleh wabak penyakit virus corona yang sangat berbahaya ini. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.